A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahillu lalakum an tarisun nisa akarha. Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah mereka dengan cara yang patut. Kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Wahai orang beriman, janganlah kamu mempusakai wanita. Ada pula wanita tak jadi pusaka. Nah, ini kebiasaan orang Arab jahiliyah dahulu. Dia kalaulah seorang anak itu mati, hartanya banyak, jadi meninggalkan janda, kadang-kadang janda itu tak dibenarkan kahwin keluar daripada rumah. Kalau boleh, biarlah adik-beradik yang lain kahwin dengan dia. Okey? Jadi harta tu kalau boleh jangan keluar. Katakan seorang suami tu mati, kalau boleh dia nak kahwinkan, paksa kahwin dengan adik-beradik suami tu. Ini kebiasaan orang Arab jahiliah dulu. Main paksa pula. Kalau suruh kahwin adik-beradik, kahwin lah. Tetapi jangan main jalan paksa. Kerana apa? Kerana tamak. Okay? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Menyusahkan macam-macam nak bagi. Orang datang Minang tak bagi, orang nak keluar daripada rumah tak bagi. Okay? Dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana nak mengambil kembali sebahagian daripada apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila telah mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Ini kadang-kadang pula ada kes-kes wanita ini memang mengambil bahagian suaminya dengan jalan keji. Contoh, isteri itu suaminya mati, meninggalkan harta dalam KWSP yang banyak. Penamanya adalah isterinya, padahal harta itu untuk ibu bapa si mati, adik-beradik, anak-anak yang lain. Tetapi si isteri tadi tamak, jadi harta itu diambil sahaja. Pada masa itu kamu hendaklah ada hak, mereka yang ada hak hendaklah menuntut haknya. Banyak kali kita mengulas mengenai faraid. Mula seorang perempuan yang baik, suami yang baik, apabila suami mati, isteri mati, duit melonggok, mata iblis pun datang. Jadi tidak ada jalan yang halal untuk kamu mengambilnya kembali daripada perempuan itu, kecuali kalau mereka membuat perbuatan keji yang nyata. Maksudnya itulah salah satunya, iaitu dia mengambil harta pesaka. Wah, si mati itu mentang-mentang lah penama itu atas nama dia je. KWSP takkanlah nak nama senarai yang banyak-banyak, anaknya siapa yang boleh. Itu cuma memudahkan dia mengambil balik harta KWSP itu, supaya jangan ada ramai sangat nak menuntut. Sepatutnya duit itu dibagi ikut faraid. Tetapi kalau dia keji, melakukan keji tersebut, maka awak boleh ambilnya ke mahkamah ataupun dengan cara yang lain yang lebih ma'ruf. Okay? Dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang patut. Ini kadang-kadang kalau tengok sejarah Nabi, apabila Abdullah mati, Aminah ikut mertua dia. Aminah ikut masa mengandung, mengandung Rasul, dia ikut pada mertuanya. Dalam keadaan begini, kamu hendaklah bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Kadang-kadang menantu ni dah ikut mertua, anak pula mati. Ada cucu-cucu ataupun hasil lagi dalam kandungan, maka pada masa itu Allah perintahkan bergaul dengan mereka yang baik. Kemudian apabila kamu tidak menyukai sesuatu, maka sabar je. Maklum, menantu dah janda, tiba-tiba ada laki telefon, datang rumah dan sebagainya. Okey? Alright? Maka bersabarlah kerana mungkin kamu tidak menyukai suatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ingat, kalau dibuat kejian nyata, maka keluarkanlah mereka daripada rumah mereka. Kita sudah mengulas tentang talak.
Jika kamu ingin mengganti istri kamu dengan istri lain, kalau nak tukar istri boleh. Boleh. Sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang dari antara mereka dengan harta yang banyak, kalau dah kasih harta, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Kalau dah suami dah kasih istrinya itu harta banyak, okey, kemudian dia nak cerai, jangan sekali-kali kamu ambil harta itu kembali. Doktor ingat kes dulu dekat Pahang, suaminya sakit hati nak buat operation dekat China. Jadi harta tu diserahkan pada isterinya, semua harta, duit, kebun, tanah pada isterinya. Balik daripada operation, rupanya suaminya sehat balik. Dia minta duit balik daripada isterinya. Isterinya tak bagi. Okey, dibawa ke mahkamah, kalah. Daripada segi hukum, salah, tetap salah. Tetapi antara perjanjian antara dia dengan keduanya, Allah lah lebih mengetahui. Kalau dia dah bagi, tak boleh, berarti tak boleh. Tang wanita itu bohong atau lelaki itu bohong, kita tak tahu. Mahkamah terpaksa mengambil keputusan tak boleh pulang balik. Ini masyarakat kita. Tamak akan harta. Okey? Kita tak tahu mana satu yang salah. Jangan. Jika kamu nak mengganti istri kamu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Awak dah kasih pada istri Ferrari ke rumah ke benda, serahkan. Jangan kamu ambil balik. Okey? Apakah kamu akan mengambil kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan menanggung dosa yang nyata? Main tuduh-tuduh je. Kau dulu janji macam ini, kau kasih rumah, duit sementara kat kau, minta balik. Jangan tuduh. Bagaimana kamu nak mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengan cara dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri itu telah mengambil daripada kamu perjanjian yang kuat. Perjanjian yang kuat. Maksud dia, kalau tengok ayat 43 ayat 34 nanti, isteri ketaatan dia berpindah daripada taat kepada ibu bapa. Apabila dah berkahwin, dia taat kepada suami, dah bukan kepada ibu bapa lagi. Apa yang isteri ada, awak laki boleh susah sangat naik motor pret keluar habis itu. Awak tak suka satu isteri, awak boleh kahwin 2, 3, 4. Tapi kalau seorang isteri, apa yang dia ada? Awak dah kasih duit, awak nak ambil balik, jangan. Jangan. Itu sebabnya kadang-kadang doktor tengok dalam akad nikah, wah, punyalah gembira sangat dalam akad nikah ni. Dia tak nampak benda itu satu amanah dari Allah. Okey, gembira kahwin gembira lah, tapi sabar lah. Sampai tak ingat dunia bahawa perkahwinan itu adalah satu amanah. Berpindah ketaatan seorang perempuan itu daripada taat kepada ibu bapa kepada taat kepada suami. Kalau dia tak taat kepada suami, tak taat kepada Allah, dah kira nusus. Perempuan tak ada hak untuk meninggalkan suami. Suami boleh nusus, aku boleh nasihat, aku boleh pukul, aku boleh tinggalkan daripada tempat tidur. Habis perempuan, jangan. Perempuan itu adalah amanah. Perempuan itu adalah amanah. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayah kamu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Janda bapak dia nak kahwin. Ini kebiasaan, mungkin ayat diturun berkenaan orang-orang yang dahulu, tak zaman bila barangkali. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dengan seburuk-buruk jalan untuk ditempuh. Kahwin dengan mak tiri. Okey, tak boleh. Kadang-kadang bapaknya dah kahwin dengan perempuan cantik, muda. Okey, alright. Lepas tu bapaknya mati, anak laki biang. Datang biang kepada mak muda dia. Tak boleh. Dari kampung doktor dulu, anaknya mati, anak lakinya. Bapaknya pula biang dengan menantu. Rosak. Akhirnya perempuan tu bawa lari ke Indonesia. Perempuan Indon. Mana boleh? Tengok ayat seterusnya. Haram. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu. Tak boleh. Gila-gila. Anak-anak kamu yang perempuan, mana boleh kahwin dengan anak? Kucing boleh lah. Saudara-saudara kamu yang perempuan, adik-beradik.
Ini kadang-kadang masalah ini, kadang-kadang si suaminya lakinya kawin sampai 3-4 bini, tak kemana, kawin cerai sana, tinggal sini sana, tak tahu punya adik-beradik. Baik-baik. Okey, nak kena jelas. Kadang-kadang bila macam tu kena ceraikan, dah timbul banyak masalah, itu mahkamah punya kerja. Nak dicek ini betul-betul bapaknya yang sama ke, DNA ke, tes DNA ke tak. Okey. Haram kawin adik-beradik, okey. Saudara bapa kamu yang perempuan kawin dengan makcik tak boleh. Saudara ibu kamu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara lelaki kamu, anak-anak perempuan daripada saudara-saudara yang perempuan kawin dengan anak saudara tak boleh. Peraturan Allah benar beri peraturan dia. Ibu-ibu yang menyusukan kamu. Ini ada juga orang-orang mengarut. Tapi kalau suami isap susu isteri dia tak boleh kahwin, dia tak penting ni kes. Bazir waktu je nak dilayan. Dah terang-terang ibu yang menyusukan, berarti masih baby. Ulama terpaksa buat macam-macam fatwa. Sekurang-kurangnya 3 kali susuan atau 3 kali sebelum. Alah, itu punya ulasan je. Kalau ada ibu susuan berarti baby di bawah 2 tahun. Ini cuma nak bazir, nak buat lawak je kat Mauludin Rasul. Tak payah. Okey, tinggalkan ceritanya tu, okey? Saudara perempuan sepersesuan, ibu-ibu isteri kamu, ibu mertua, anak-anak isteri kamu dalam pemeliharaan kamu, kahwin dengan anak tiri, tak boleh. Ini teringat Rhodes King. Dia nak kahwin dengan anak isteri dia, tak boleh. Okey, pancung kepala Nabi Ayub. Tak Yahudi. Bukan semua Yahudi jahat, okey, tapi yang tu memang jahat. Dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan isteri kamu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak ada dosa untuk kamu mengawininya. Kahwin dengan isteri tak sempat dicampuri, kemudian cerai. Ataupun baru kahwin, tiba-tiba mati, belum campur, ada anak tiri, boleh kahwin. Alright? Awak dekat situ Allah jadi saksi antar kamu, sebab Allah lebih mengetahui apa yang terjadi. Okey? Jika kamu belum mencampurinya dengan isteri itu dan sudah kamu ceraikan, okey, maka tidak berdosa untuk kamu mengawinnya dan diharamkan bagi kamu isteri-isteri anak kandungmu. Isteri-isteri anak kandungmu, cucu menantu. Dan menghimpunkan dalam perkahwinan 2 perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa yang lampau. Tak boleh kahwin adik-beradik pada masa yang sama. Okey, kecuali pada masa yang lampau. Seperti Nabi Allah Yaqub berkahwin dengan isterinya yang pertama Rishal, kemudian berkahwin dengan isteri yang kedua Lia, adik-beradik. Zaman dulu boleh. Zaman anak Nabi Adam, kalau tak dengan kahwin adik-beradik, kau nak kahwin dengan siapa? Kambing, tirai. Okay? So pada zaman dahulu peraturan itu berubah. Faham? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay? Diharamkan juga mengawini wanita yang bersuami. Baik-baik. Baik ni kadang-kadang banyak kes berlaku ni. Dekat Indon dia dah ada suami, dekat sini kata aku janda. Kat sana entah tak dicerai pun. Rupanya kat sana dia cerita tak ada surat cerai ke apa. Tahu kau. Okey. Baik-baik, nikah kena betul-betul, ada surat yang jelas. Jangan nikah tak ada surat sana sini, bawa pokok, bawa kulung sebagainya, kan susah. Okey. Nikah misar sah walaupun bawa kulung. Sah tetap sah tapi menyusahkan orang. Sah itu sah. Atau misal kan, okay? So sah-sah tapi jangan nyusahkan orang. Kalau perlu daftar, biar jelas, okay? Diharamkan mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Hamba, walaupun dia suami boleh kahwin. Ini zaman perang, dah beritahu awak ini hamba saya, bukan hamba abdi. Hamba saya dapat jalan perang atas jalan perang sahaja. Kalau dalam peperangan,
Dah perang dah tak tuhala, Islam mengalahkan musuhnya. Waktu suami orang tu dah lari lintang kukang dah mana pergi, takkan nak biarkan dia perempuan dengan anak-anak kat situ. Maka pada masa itu boleh berkahwin isteri orang, sebab dia sudah lagi menjadi hamba sahaya, bukan perempuan yang merdeka. Ingat, hamba sahaya berlaku untuk sementara darurat perang saja, kan? Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain daripada yang demikian untuk mencari isteri-isteri dengan harta kamu untuk dikahwini, bukan untuk zina. Berkahwin atas dasar agama, untuk kahwin, bukan untuk zina. Bukan untuk melepaskan hajat orang lain, lulu Cina buta. Engkau kahwin dengan isteri aku, tapi engkau jangan campur dengan dia. Lepas 3 hari engkau ceraikan dia, aku nak kahwin balik. Kahwin atas dasar apa? Sah-sah, tapi agama dia buat main-main. Sah-sah, tak ada siapa nak berani menyalahkan. Sebab janji antara mereka, yang akad nikahnya, saksi kata sah, aku terima nikah, sah-sah. Lepas tu rupanya belakang dia ada janji dengan bekas pakwu suami dia, dengan suami perempuan tu. Okey, janji, kau kahwin jangan campur. Lepas kahwin, cerai. Nanti aku nak kahwin dengan dia balik. Aku kasih kau 10,000 nak. Tak sanggup. Lulu Cina buta. Jangan, okey? Kahwin memang untuk perkahwinan atas dasar agama, bukan untuk zina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati, campuri di antara mereka. Berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai satu kewajipan. Dan tidak mengapa bagi kamu terhadap suatu yang telah kamu saling merelakan sesudah menentukan mahar itu. Kadang-kadang nantilah, ni kahwin dulu, mas kahwin tu kemudian. Tak sabar, baik kita kahwin dulu. Okey, kalau tak jadi zina sana sini, ni hantaran kau minta mahal sangat 10,000. Nanti kalau dah kahwin juga aku bayar. Tapi kalau saling menghalalkan, janji kat depan ramai ni mas kahwinnya 10,000 dirham. Okey, tapi duit ada 1,000 je, yang mana 9,000 nanti. Tapi bila dah kahwin, si isteri kata menghalalkan, tak apalah bang, dah kahwin sudahlah. Kalau duit aku pun duit kau juga. Kira halal, best. Dibenarkan, kan? Mungkin tidak berlaku dalam negara kamu. Peraturan agama ini adalah untuk seluruh manusia. Okey, mungkin atas sebab-sebab tertentu. KWSP keluar bulan tahun depan. Aku ada duit 1,000 dulu, aku hutang sampai tahun depan. Tak ada interest saya, tolong. Habis kena biarkan sana sini, bawa sana sini, baik kahwin dulu. Mahar kemudian tak mengapa, okey? Dan tidak adalah mengapa bagi kamu terhadap suatu yang telah kamu saling merelakan sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Dan barang siapa di antara kamu orang yang merdeka tidak cukup belanja untuk mengawini wanita merdeka beriman. Nak kahwin perempuan merdeka yang beriman tak ada duit, mahal biasa orang perempuan merdeka ni. Okey? Maka dibolehkan mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki, hamba sahih. Awak dikahwin dengan izin tuannya. Allah mengetahui keimanan kamu, sebagian kamu adalah sebagian yang lain. Kerana itu kahwinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berikanlah mas kahwin mereka menurut yang patut. Ini susah nak ini abstrak lah. Peraturan kahwin dengan hamba saya ni abstrak. Macam mana nak minta izin daripada tuannya, dia masih lagi hamba. Maka hamba itu boleh kahwin dengan tuannya pun boleh pakai, kan susah. Jadi peraturannya agak abstrak, begitu abstrak. Ini berlaku semua zaman perang saja, okay? Cuma kita boleh apa yang tahu daripada Al-Quran, okay? Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri. Ada orang hamba saya ni pun orang yang jaga kehormatan. Bukan dia nak jadi hamba. Apa nak buat, suaminya yang kafir, suaminya yang dah dibunuh, dia terpaksa jadi hamba. Seperti mana perempuan-perempuan Bani Quraizah, selepas dipancung 2,300 kepala orang Yahudi, habis anak-anak Yahudi, perempuan Yahudi jadi apa? Bukan salah dia pun,
Dia cuma isteri dia yang menentang suami-suami mereka. Maka terpaksalah mereka jadi hamba. Atas dasar kudrat kehendak Tuhan, mereka pula jadi hamba. Sebab mereka adalah orang-orang yang baik. Okey. Wanita-wanita yang memelihara diri bukan penzina, bukan wanita yang mengambil laki-laki sebagai piaraan. Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kahwin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji, maka atas mereka adalah separuh hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Apa hukuman wanita yang bersuami? Rotan 100 kali. Jangan cakap rejam batu sampai mati. Tidak. Dalam surah An-Nur, suami ke, dah kahwin ke, janda ke, duda ke, rotan 100 kali. Jadi kalau hamba, perempuan itu hamba, dah jadi isteri yang sah, dia zina juga, maka dia kena separuh, berarti 50 kali rotan. Bukannya rejam 3 suku mati ke separuh mati, bukan. Okey. Kebolehan mengawini mereka adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri di antara kamu. Takut. Takut dah tak tahan menahan nafsu lah, apa benda daripada kau jadi pelacur ini. Kahwinlah dengan perempuan hamba yang beriman ni. Murah sikit tak apa. Antaranya mungkin RM300 atau sebagainya. Okey, ini jaga orang yang tidak menahan diri, tak boleh dikawal. Okey. Dan kesabaran itu lebih baik bagi kamu. Kalau boleh jangan kahwin dengan hamba. Sabar saja. Lama-lama hamba ini merdeka, awak kahwinlah. Mudah-mudahan Allah akan jadikan jalan keluar untuk kamu. Okey. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sabar. Okey. Allah hendak menerangkan hukum-hukum syariat kepada kamu dan menunjukkan kepada kamu jalan-jalan orang yang sebelum kamu, dan hendak menerima taubat kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Allah hendak menerima taubat kamu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya. Allah hendak memberikan keinginan kepada kamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Okey, manusia memang bersifat lemah. Okey.